Hmm. Alhamdulillah Ustaz, kita dah recording dan I feel live. Okey, Ustaz mulakan. Silakan Ustaz. Tadi hadis yang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa Ala. InsyaAllah kita sambung pengajian kita ni dalam kitab hadis Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Betul ke kita pada bab yang ke-99 hari ini? Ya Ustaz, betul Ustaz. Baik, bab yang ke-99 iaitu berkenaan dengan babus salah ila sarir. Bab solat menghadap ke arah katil, ya. Dia kalau kita terjemahan sekarang ni, sarir tu sebagai katil. Tapi dia kalau kita kira Nabi SAW, artinya tempat tidur lah, ya, tempat tidur. Dan bukanlah bermakna Nabi ada katil sebagaimana kita, iaitu kita kena faham. Itu tempat tidur Nabi SAW. Dan hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari yang namanya Uthman bin Abi Shaybah daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Okay. Jadi dia ada cerita sebenarnya di sebalik kenapa ummul mukminin kata demikian. Demikiannya. Tapi kita tengok dulu hadis, kemudiannya kita ceritakanlah apa sebenarnya faktor beliau berkata demikian, ya. Adaltumuna bil kalbi wal himar, adakah kamu ingin menyamakan kami dengan anjing dan juga himar ataupun keldai? Laqad ra'aituni muttaji'atan 'ala sariri fayaji'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayatawassatu sarir fayusalli. Sungguh saya telah melihat ketika saya berbaring atas katil. Kemudian Nabi SAW datang, ya, saya ada baring atas katil, kemudian Nabi SAW datang dan duduk di bahagian tengah katil lalu mengerjakan salat. Fa akrahu an usannihahu sallallahu fa'ansallu min qibali rijlai as-sarir hatta ansalla min hilafi. Oleh kerana saya tidak suka terlihat, saya tak suka berada di hadapan Nabi SAW, maka saya pun perlahan keluarkan dua kaki saya dari tempat tidur sehingga saya keluar daripada selimut saya. Artinya Nabi SAW salat di bahagian tengah dan Ummul Mukminin tidak mahu mengganggu Nabi SAW, maka beliau pun alihkan kaki sehingga terkeluar daripada tempat tidur itu. Suara. Gambar saya tak muncul Tadi dah. Okey, sorry. Okey, jadi sebenarnya cerita macam ni, ibu-ibu sekalian, minta maaf ni suara kurang baik. Ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia ada bawa satu hadis Nabi yang menyatakan solat terputus kalau ada 3 kelompok yang melintas, iaitu anjing, himar dan juga kaum wanita. Okey. Jadi artinya kalau anjing, himar dan orang perempuan melintas di hadapan orang yang sedang solat, kalau anjing dan himar tadi merangkumi orang lelaki dan perempuan yang sedang solat, manakala kalau wanita tadi kalau melintas di hadapan orang lelaki yang salat, maka salat itu dikira sebagai terputus, kata Nabi SAW. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebarkan hadis itu.
dan sampai ke pengetahuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan logiknya hadis ini disampaikan oleh beliau selepas peninggalan Nabi SAW. Maka Ummul Mukminin pun marah. Dia pun kata, "Adaltumuna bil kalbi wal himar." Adakah kamu nak menyamakan kami ni dengan anjing dan himar? Yang mana anjing dan himar boleh menyebabkan solat terbatal. Maka kamu pun nak kata kalau kami lintas, solat kamu pun terbatal. Adakah begitu? Maka beliau pun mendatangkan satu contoh peristiwa yang dialami oleh beliau sendiri. Dan hadis itu kalau ibu-ibu tengok ke depan pun cerita benda sama je. Nanti kita tengok bahawa pernah beliau sendiri duduk di sedang tidur, dan kemudian Nabi SAW datang ke tengah-tengah tempat perbaringan itu dan salat di tempat perbaringan tersebut. Jadi artinya salat itu menghadap ke arah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Menyebabkan Ummul Mukminin pun dia tak suka duduk dalam keadaan demikian. Beliau terpaksa alihkan badan beliau untuk memberikan keselesaan kepada Nabi Muhammad SAW. Okay, itu satu ya. Baik, kemudiannya kita cuba lihat teruslah hadis-hadis yang ada kaitan dengan cerita tadi ibu-ibu sekalian ya. Okey. Kalau kita lihat pada muka surat yang ke ya. Okey. Boleh tak ibu-ibu lihat pada muka surat 609 dan saya tak bukalah hadis di sini ya. Ataupun kita bukalah, kita buka. Mungkin ada yang tak ada buku kan. Sahibahu. Okey, ni. Ini kalau siapa yang ada buku pada muka surat 608, 609. Okey, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sorry, ini betul lah. Annahu zikira indaha ma yaqta'u salah. Okey. Bahawasanya ada satu berita sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada 3 perkara yang boleh membatalkan salat. Apa dia? Faqalu yaqta'uhal kalbu wal himaru wal mar'ah. Solat ini boleh terbatal sekiranya anjing, keldai dan perempuan melintas. Okey. Qalat kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, laqad ja'altumuna kilaban. Kamu telah menjadikan kami ini umpama anjing. Laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni labainahu dan saya berada di hadapan Nabi. Artinya saya duduk di tengah Nabi ni ketika itu berbaring atas tempat baring. Fatakunu lil hajah wa akrahu an astaqbilahu fa ansallu insilalan. Oleh kerana saya tidak suka menghadap kepada Nabi ketika Nabi sedang salat, maka saya pun perlahan-lahan keluar daripada tempat perbaringan. Ya. Putus-putus suara Kak Syida? Putus-putus Ustaz. Tersekat-sekat Ustaz. The frozen. Oh ya. Sekarang macam mana sekarang? Sekarang dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey suara. Oh, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Mungkin line tak stable pagi ni. Dia kadang-kadang line internet tu ada problem kadang-kadang. Tapi sekarang masih lagi terputus-putus lah. Okey dah pada semula. Tadi je yang tadi je. Kak Syida, kalau saya
Terputus Ustaz. Alamak, tak berhenti. Kak Syida. Terputus Ustaz. Ustaz cakap apa tadi? Ustaz boleh repeat balik. Terputus tadi masa Ustaz cakap. Okey, terputus. Sekejap. Saya tukar line internet Okey. dulu. Okey. Okey Kak, okey sekarang suara saya? Ya, okey, Ustaz. alhamdulillah. Bapak okey Dah insya-Allah. makin lancar dah. Okey. Rasa macam dah clear dah. Memang dah clear tapi tak tahu lah tak ada lagi putus balik kan. Tapi okey dah sekarang. Okey, sekarang saya cakap dulu sebab saya pakai line telefon punya. Saya harap okey lah. Okey. Masalahnya pakai line telefon, yang telefon pun tak bayar lagi. Baik, saya harap okey lah line insyaAllah. Okey, jadi cerita yang sama bahawasanya bila saya ulang balik orang menyatakan dalam hadis yang sama juga bahawasanya ada 3 perkara boleh memutuskan solat iaitu anjing, keldai dan juga orang perempuan kan. Maka kata Ummul Mukminin, laqad ja'altumuna kilaban. Kamu ni telah menyamakan kami dengan anjing. Sedangkan pernah Nabi SAW solat menghadap ke arah saya. Ketika itu saya sedang berbaring di tempat tidur. Kemudian barulah Ummul Mukminin pun pindah ke tempat yang lain. Jadi tak ada apa pun. Okey, satu. Itu yang kedua. Kemudiannya kalau kita lihat dalam hadis yang berikutnya, itu saya kata sebenarnya hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari ni ceritanya sama. Itu memang tabiat Bukhari. Dia bawa cerita yang lebih kurang sama tapi dengan maksud yang berbeza. Itu kita kena belajar fiqh Bukhari. Ya. Jadi tapi kita tak akan berikan fokus tentang fiqh Bukhari di sini. Jadi yang seterusnya adalah babus salah khalfan naim. Bab solat di belakang orang yang tidur, artinya menghadap orang yang tidur. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ketika itu saya sedang tidur menghadap duduk di hadapan baginda. Fa idza arada an yutira ay qazani fa autartu. Apabila Nabi SAW mahu witir, barulah Nabi mengejutkan saya untuk salatul witir. Sebab itu hadis ini digunakan oleh ulama seperti As-Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wal Nadhair fi Furu'in wa Qawaid Syafi'iyah. Yani Al-Ashbah wal Nadhair ni kitab usul yang membahaskan tentang fikih mazhab Syafi'i, menyatakan salat yang paling utama ialah salatul witir. Apa bukti salatul witir merupakan salat yang paling utama? Buktinya Nabi SAW tidak mengejutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk mengerjakan salatul tahajud, tapi bila nak tiba tang witir je, Nabi kejut Ummul Mukminin untuk bangun mengerjakan salatul witir. Jadi ia memberikan isyarat bahawa annal witr afdal minat tahajud. Wa hadha qaulu jumhurul ulama. Ini menunjukkan bahawa witir ialah lebih afdal daripada salat tahajud dan ia merupakan pandangan majoriti ulama. Termasuklah itulah pandangan dalam ulama mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Tapi poin dia ialah Nabi SAW solat menghadap ke arah orang perempuan, isteri baginda. Maka kalau orang kata Ummul Mukminin nak sebutlah yang macam mana kamu boleh samakan kami dengan anjing, dengan himar ni sampai kamu boleh membatalkan solat. Sedangkan pengalaman saya, Nabi solat menghadap ke arah saya. Okey. Dan kemudiannya kata lagi Imam Bukhari, bab solat sunat di belakang menghadap seorang wanita. Cerita yang sama juga, cuma ada tambahan-tambahan lah dibawakan oleh Bukhari. Iaitu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatih.
Maaf ya suara tak berapa baik ini. Saya tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua kaki saya ada di bahagian kiblat baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa iza sajada ghamazani faqabattu rijlayya. Okey. Dia dalam bahasa Arab macam itulah Kak Syida ya ibu-ibu, kalau satu kaki dia sebut rijli, tapi kalau dua kaki rijlayya, dua kaki. Apabila Nabi SAW mahu sujud, maka baginda pun cuik sikit kaki Ummul Mukminin. Maka Ummul Mukminin pun tarik kedua-dua kakinya. Faiza qama basattuhuma, bila Nabi SAW bangun, saya letak balik kaki depan Nabi itu. Qalat wal buyutu yawma idin laysa fiha masabih. Ummul Mukminin menjelaskan rumah-rumah pada masa itu tidak ada pelita gelap masa itu ya. Gelap. Jadi alang-alang kita dah sebutkan hadis ini, saya nak tambah beberapa maklumat. Antaranya daripada perbincangan yang ada, nanti ibu pun boleh tengok sama juga dengan bab yang ke-105 pun, pada muka surat 617 pun benda yang sama. Okey. Tapi ceritanya ialah satunya, ada ulama yang kata Nabi SAW ni solat, dia bukan solat di tempat perbaringan tu, tapi dia menghadap ke arah perbaringan. Artinya tempat perbaringan tu di depan Nabi, Nabi solat di belakang perbaringan tersebut. Kita katakan alas tidur lah ataupun tikar kan. Nabi kan tidur atas tikar je. Jadi Nabi tu tidur solat tu bukan atas tikar, tapi belakang tikar. Satu keadaan. Dan kemungkinan berdasarkan hadis yang awal yang kita bacakan ini, okey, hadis yang ini, fayatawassatu sarir, Nabi SAW ambil posisi tengah katil ataupun tempat tidur. Itu yang ulama kata, artinya Nabi duduk di luar kawasan perbaringan tapi dia menghadap ke arah bahagian tengah. Tapi ada ulama yang kata memang Nabi SAW solat atas tempat perbaringan, duduk di tengah-tengah itu. Menunjukkan boleh kita solat di tempat perbaringan kita dan ia tidak dianggap sebagai perkara yang tak elok. Situ kita tidur, situlah juga kita nak solat. Mungkin ada orang fikir macam tu. Padahal tak ada masalah pun. Dan antara situasi yang menyebabkan nak tak nak kita solat atas tempat perbaringan ialah situasi ketika berada di Mina sebagai contoh. Saya ingat pengalaman di Mina tu, kalau di Arafah dan juga di Mina, di Arafah terutamanya. Di Arafah tu kan di kemah-kemah dia ada tilam-tilam semuanya. Jadi kita masuk, kita cuk, kita book mana-mana tilam, dan apabila kita book tilam tu, ada kemah yang mana bila nak solat je dia alih semua tilam ke tepi dan dia solat. Tapi perkara itu menyulitkan. Maka kalau kemah kami sendiri, kami tak alih pun tilam tersebut. Kami memang solat atas tilam tu. Tapi of course dia tak best lah sebab bila kita berdiri tu dia tak stabil. Dan bila kita sujud pun dia tenggelam kan. Kita suka sujud di tempat yang biasa je, dia tak bergerak. Ni bila sujud atas tilam tu tenggelam muka kita. Jadi dia tak memberikan kita kekuatan untuk bertahan lama ketika sujud. Ya, kita pun jadi mengah nak sujud lama-lama. Baik. Tapi ceritanya memang ada situasi yang menyebabkan kita terpaksa solat atas tempat kita berbaring. Maka adakah ia dibolehkan? Jawabnya tidak ada masalah. Kerana itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dua. Yang ketiga mungkin orang menyatakan, nah tengok bagaimana rumah Nabi terlalu sempit. Di situlah tempat mereka tidur, di situlah tempat untuk Nabi SAW solat. Sempit kan rumah Nabi? Maka kita jelaskan bukan begitu. Untuk memahami bagaimana bentuk rumah Nabi SAW, mungkin kita boleh melihat ilustrasi yang telah dilukis oleh Ustaz Luqman Makhtar, ataupun sekarang ni alhamdulillah ibu-ibu pun sudah mula berkenalan dengan Ustaz Khubaid Akhi. Jadi rumah Nabi ni bukanlah rumah yang terlalu sempit sebagaimana didakwa oleh sebahagian orang. Jadi dia ada bahagian tempat tidur, dia ada bahagian luar, dan dia ada bahagian kita kata beranda rumah tu lah. Beranda rumah tu bukan besar-besar lah. Artinya ada bahagian luar. Dan itu terbukti apabila Nabi SAW ajak para sahabat datang ke rumah, kan Nabi jamu.
ada satu masa tu 10 orang je boleh masuk, gilir-gilir masuk. Dan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia pun dia ada satu catatan yang dibawakan oleh Ibn Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Uniknya tidak ada pun orang menjadi imam dalam salat jenazah kepada Nabi SAW. Sebaliknya para sahabat ni masuk. Rasanya memang 10 orang. Masuk 10 orang salat. Jadi ia memakan masa yang sangat lama dan itu juga menjadi faktor antara faktor jenazah Nabi SAW lewat dikebumikan selain daripada faktor yang lain juga, ya. Tapi ceritanya ialah rumah Nabi kalau kita nak kata sempit sampaikan Nabi di situ tempat Nabi berbaring, di situ tempat Nabi solat, bukan, ya. Itu hanya menunjukkan Nabi ni dia kadang-kadang dia solat di sini, ada masa dia solat di tempat tidur, ada masa dia solat di tempat bahagian lain. Itu semua nak memberikan pengajaran kepada kita. Antaranya tidak ada masalah pun solat di tempat perbaringan ataupun tidur. Ia bukanlah satu tempat yang kotor. Okay. Baik, itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, Nabi SAW ingin mengajar kepada kita bahawasanya dengan solat menghadap ke arah perempuan ini tidak memberikan apa-apa kesan pun, ya. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang lain yang menunjukkan bahawasanya baginda solat menghadap ke arah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu dalam keadaan haid. Itu ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat 637, ya, 637. Sorry, ini bukan dengan Ummul Mukminin Aisyah, tapi ini Ummul Mukminin Maimunah. Okay, tapi kita tengoklah sama-sama, baru best sikit. Bab idza salla illa firashin. Ini bab idza salla ila firashin fihi haidun. Bab apabila solat menghadap ke arah tempat tidur yang mana isteri yang sedang haid ada di atas tempat tidur tersebut. Okay, ini diceritakan oleh Termute Ustaz. Termute. Kita buka mic. Okey, macam mana boleh saya termute pula? Okey, ini diceritakan oleh Abdullah bin Shaddad bin Al-Had, katanya makcik saya. Okey, Ummul Mukminin Maimunah ni pun makcik kepada Abdullah bin Abbas. Cuma kalau Maimunah tu dia makcik di Maimunah pun ialah makcik sebelah mak Ibn Abbas, dipanggil khalah. Kalau di sebelah ayah dipanggil amah. Jadi sama juga dengan Abdullah bin Shaddad bin Al-Had. Mungkin beliau ni sepupu kepada Ibn Abbas, Allah Alam, saya pun kena cek balik. Kata dia makcik saya Maimunah bintil Haris Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, bercerita, kanat firashi hiyala musallan nabiyya sallallahu alaihi wasallam farubbama waqa'a thawbuhu alai wa ana ala firashi. Dahulu tempat tidur saya ini berada dekat tempat Nabi SAW salat. Kadang-kadang pakaian baginda kena saya ketika saya sedang tidur. Okey, artinya masa Nabi tengah salat tu, pakaian baginda terkena Maimunah bintil Haris Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Itu satu maklumat. Okey. Maklumat yang kedua yang dibawakan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha ialah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana ila jambihi naimatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat dan masa tu saya ada di sebelahnya dalam keadaan tidur. Okey. Fa idza sajada asabani thawbuhu wa ana haidun. Ketika sujud, baju baginda sallallahu alaihi wasallam terkena saya dan saya masa tu dalam keadaan uzur. Jadi nak menceritakan, Imam Bukhari nak sebut di sini, hatta kalau kita solat
mengadap ataupun di sebelah isteri yang uzur sekalipun tidak ada masalah. Menunjukkan Islam ini dia tidak membezakan antara isteri yang uzur ataupun yang tidak uzur sebagaimana agama lain yang agak melampau, iaitu agama Yahudi dan juga Nasrani. Ya. Kalau ibu-ibu kita perhatikan dalam kes agama Yahudi sebagai contoh. Jadi agama Yahudi ni kalau isteri uzur, mereka memang langsung tidak ada hubungan ketika itu. Makan minum pun tak sekali, tidur pun tidak sekali, segala-galanya tidak bersama. Ya. Kerana mereka menganggap wanita yang uzur ini merupakan wanita yang kotor. Baik. Dan memang ada pun saya terjumpa dengan budaya bahagian kaum yang primitif yang masih lagi wujud pada masa sekarang. Antaranya apabila anak perempuan tu dia cukup umur je, maka dia telah diasingkan daripada keluarganya duduk di satu tempat yang lain. Kerana mereka menganggap anak itu membawa kotoran. Ya, sampai demikian, na'udzubillah min dzalik. Manakala satu lagi agama yang namanya agama Nasrani, mereka pula jahil dan melampau sehingga mereka menghalangkan segala-galanya dengan isteri yang uzur. Dan Islam datang di tengah-tengah. Ya, Islam datang di tengah-tengah, tidak melampau sebagaimana Yahudi dan tidak longgar sebagaimana orang Nasrani. Itu yang dinamakan sebagai agama wasati, ya, ataupun agama wasatiyah. Jadi segala perbuatan Nabi SAW ini memberikan isyarat kepada kita bahawasanya isteri tidak menghalang hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Solat di hadapan isteri yang sedang tidur tidak menghalang kita untuk mendapat kekhusyukan dengan penjelasan kecuali kalau ada suami yang terganggu, maka pilihlah tempat lain. Tapi saya kira kebanyakan suami tak terganggu pun. Kalau isteri tidur sama ada di depan ataupun di sebelah, maka boleh salat dalam keadaan yang terbaik insya-Allah. Dan itu dilakukan oleh Khatimul Anbiya wal Mursalin, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebagai menunjukkan bahawasanya agama kita ini tidak menganggap kaum wanita ini menyusahkan ataupun tidak menganggap kaum wanita ini sebagai golongan yang kelas yang kedua, bahkan kita anggap sama je antara lelaki dan wanita ni sama, masing-masing ada kekuatan dan masing-masing ada kelemahan, yang mana kekuatan itu digunakan untuk menampung antara satu sama lain dan kekurangan itu hanya menunjukkan bahawa kita ni hamba Allah yang penuh dengan kelemahan dan perlu diperbaiki sedikit demi sedikit. Ya. Baik. Sebagai menunjukkan perkara itu, jom kita lihat dalam hadis pada sekejap ya. Okey. Hadis pada bab 106. Boleh tak saya mesej kawan saya sekejap? Takut penting. Sekejap kat sini Ya, Ustaz. Okey, sekarang kita lihat dan hadis ini merupakan hadis yang masyhur yang saya kira ibu-ibu pun biasa dengan hadis ini. Tapi tak apalah kita tanya, iaitu bab iza hamala jariyatan sawiratan Fathul Bari. Okay.
Bab mendukung anak kecil, jariyatan mendukung anak kecil yang perempuan ni, jariyah ni anak perempuan atas tengkuk dalam salat, ya. Baik. Jadi di sini kita lihat bagaimana cerita yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamil Umamah bint Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan mendukung Umamah cucunya yang merupakan anak kepada Zainab dan juga Abul As bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhum ada wali Abil As bin Ar-Rabi' bin Abdul Syams. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Apabila Nabi SAW, saya tertutup pula. Apabila Nabi mahu sujud, baginda meletakkan anak tersebut, dan apabila baginda bangun, baginda akan mendukung semula anak itu, cucu baginda. Jadi hadis ini semuanya nak menunjukkan, diletakkan dalam satu hadis yang berderetan oleh Al-Imam Al-Bukhari, untuk menunjukkan bahawasanya kaum wanita, sama ada anak kecil ataupun yang dah besar, langsung tidak semuanya dihormati dalam agama kita, ya. Dan tidaklah kita menyatakan bila Nabi dukung anak perempuan ni maka solat Nabi pun mula mengalami tidak khusyuk ke, ataupun tak cantik bawa anak perempuan, kalau anak lelaki ni boleh. Apalagi budaya orang Arab pada masa tersebut, mereka amat memuliakan anak lelaki dan menolak anak perempuan. Tapi kali ini Nabi SAW membuat satu tindakan yang unik dengan mendukung anak perempuan cucu baginda ketika baginda sedang solat, dan solat yang difahami ini ialah salatul fardu, bukannya salatul sunnah, kerana ada dalam riwayat lain menunjukkan ketika itu Nabi SAW memimpin salat. Memimpin salat. Dan memang anak itu didukung atas tengkuk baginda. Bukannya dukung biasa macam ni. Memang ambil, letak di atas tengkuk tersebut. Ya, bila Nabi nak sujud, Nabi letak, dan bila Nabi nak berdiri, Nabi dukung balik. Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih ketika mengulas hadis ini dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan ada ulama yang tak bersetuju dan ada ulama menyatakan perbuatan itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantaran baginda tidak terjejas pun kekhusyukan itu dengan apa-apa pun. Namun kata Imam Nawawi, perkara itu, maklumat itu, pandangan itu batil ataupun tidak betul. Yang betulnya memang kita dibenarkan untuk mendukung mana-mana anak kecil, lelaki ataupun perempuan, terutamanya dalam keadaan yang memerlukan, berangkumi solat fardu juga solat sunnah. Tidak ada masalah pun. Okey. Tapi yang menariknya, antara perkara yang dibawakan oleh ulama ialah ini menunjukkan anak perempuan tidak dipandang rendah dalam agama kita, sebagaimana beberapa kumpulan yang lain termasuk masyarakat jahiliyah yang begitu memandang rendah terhadap anak perempuan. Misalnya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita lihat ulasan yang dibawakan oleh Al-Fakihani, ya. Kita tulis Okey, ni Al-Faqal Al-Fakihani. Siapa yang ada buku boleh lihat pada muka surat 635, ya, 635. Wa ka'anna sirra fi hamlihi Umamah radhiyallahu anha fi shalah daf'an lima kanatil arabu ta'lufuhu min karahatil banati wa hamlihinna. Seakan-akan rahsia tindakan Nabi SAW mendukung Umamah cucu baginda radhiyallahu anha dalam solat untuk menolak kebiasaan orang Arab yang tidak suka, ya, yang tidak suka, yang benci kepada anak-anak perempuan dan tidak suka mendukung mereka. Anak lelaki dukung bukan main lagi. Tapi kalau anak perempuan dukung pun tak, benci ya. Fa khalafahum fi dhalika hatta fi shalah lil mubalaghati fi rad'ihim.
Maka Nabi SAW menunjukkan perbezaan dengan masyarakat jahili ataupun orang Arab pada masa itu. Bahkan Nabi sengaja berbuat demikian ketika baginda sedang solat lil mubalaghah. Mubalaghah ni untuk menunjukkan protes secara lebih jelas ataupun protes secara lebih kuat terhadap tindakan ataupun tabiat orang Arab pada masa tersebut. Jadi masa mana kita nak tunjuk protes yang betul-betul kuat tu? Dalam solat lah tunjuk. Sebagaimana dulu di Akademi Pengajian Islam ketika berlaku satu isu yang besar dan masa tu pelajar-pelajar memang tak puas hati. Jadi masa mana nak tunjuk protes? Ada seorang yang cukup berani bagi saya menunjukkan protes selepas khutbah berakhir. Habis dia khutbah Jumaat, sebelum solat dikerjakan dia bangun dan dia pun bersyarah dalam masjid itu. Saya memang respect dengan keberanian beliau. Walaupun orang memandang lekeh terhadap beliau selepas itu, tapi bagi saya inilah keberanian yang di luar jangkaan dan memang patut disanjung bukannya dihina. Tapi yalah, kadang-kadang orang tidak menghargai orang-orang yang berani demikian rupa. Cuma sahabat saya itu dengan takdir Allah usianya agak tidak panjang. Dia lebih muda daripada saya dalam 3-4 tahun dan telah meninggal dunia masa COVID 2-3 tahun yang lepas ya. Baik, 2 tahun lepas kot. Baik, jadi di sini wal bayanu bil fi'li qad yakunu aqwa minal qaul. Tindakan praktikal dalam menolak perbuatan orang jahiliyah tadi lebih kuat daripada sekadar berkata-kata. Kalau cakap je, kita kena hormat orang perempuan, kita kena respect dengan anak kecil. Tapi tak ada tindakan yang dibuat oleh Nabi SAW, maka ia tidak memberikan bekas yang besar. Maka cara yang paling baik ialah kita tunjuk tindakan tersebut. Barulah boleh berlakunya perubahan pada masyarakat Islam. Ya. Jadi begitu ya. Okey, baik. Kemudian ada kupas lagi lah Al-Fatihah ni tu. Sampai yang bawah-bawah tu ala jawazi idkhali sibyan apa benda tu. Okey, baik. Sekarang ni ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, segala benda yang kita bincang dari awal sampai sekarang tadi, semuanya menunjukkan Islam tidak membezakan lelaki dan perempuan. Dan ulasannya saya kira tak perlu panjang-panjang lah. Dan kalau ditanyakan, apa pun maksud hadis Nabi itu yang kata 3 benda yang boleh memutuskan solat? Sebenarnya ulama berbeza pendapat. Semacam Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan hanya anjing hitam yang melintas sahaja yang boleh membatalkan solat. Artinya apa dia? Adakah bila lintas dia batal solat? Kerana mudarat yang boleh dibawa oleh anjing hitam tersebut. Okey. Ada ulama lain pula menyatakan bukanlah kita nak samakan antara keldai, anjing dan juga wanita. Tak, bukan begitu. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu betul. Itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW pun. Cuma dia nak kata kalau kita solat di hadapan kaum wanita, ia boleh menghilangkan fokus ataupun khusyuk, bukannya membatalkan solat itu sendiri. Ada ulama yang faham demikian. Tapi ala kullin, apa sahaja kefahaman ulama, yang boleh kita ambil pengajaran ialah tidak ada masalah pun solat dengan menghadap ke arah kaum wanita merujuk kepada golongan mahram kita. Sama ada namanya isteri, itu yang paling utamalah. Yang itu pun Nabi sebut. Ataupun ibu sendiri, ataupun adik-beradik perempuan, ataupun makcik ke apa ke, tidak ada masalah selagi mana ia tidak menimbulkan apa-apa gangguan dia. Kalau contohnya isteri tidur, ibu-ibu tidur, kakak-kakak tidur, suami nak menghadap ke arah ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, tidak ada masalah selagi mana tidak ada gangguan. Gangguan tu macam mana? Boleh jadi kita jadi geli hati pula tengok orang tidur, macam mana caranya tidur, geli hati, jadi fokus solat itu terganggu. Itulah antara gangguan yang ada pun. Ya. Ialah orang tidur ni macam-macam cara dia tidur ni. Okay. Dan tidur ini merupakan tabiat di luar jangkaan dan Allah Ta'ala telah mencampakkan dalam diri suami dan isteri untuk menjaga rahsia pasangan masing-masing. Artinya kita tak pernah dengarlah cerita suami menceritakan cara isterinya tidur ataupun isteri menceritakan cara suami tidur kepada orang lain, kecuali hanya gurau-gurauan kalangan keluarga yang dengan anak beranak. Adalah gurau-gurau sikit-sikit mengusik itu biasa, tapi tidak diceritakan kepada orang lain. Baik.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudiannya juga kita mengambil pengajaran bukan sahaja kaum wanita, apa-apa sahaja yang boleh mengganggu kita di hadapan, maka kita kena elakkan. Solat di tempat yang ada gangguan perlu dielakkan. Satu. Yang kedua ialah sehubungan daripada kita perlu mengelakkan diri daripada solat di tempat yang boleh menimbulkan gangguan, juga kita tidak boleh menimbulkan gangguan kepada orang yang sedang solat. Misalnya bagaimana ibu-ibu sekalian? Misalnya kalau saya solat dengan memakai baju yang ada gambar di belakang. Okay, kalau gambar di depan tu boleh tahan lagi. Ini saya solat dengan ada gambar di belakang, gambar harimau ke lagi-lagilah gambar-gambar yang bersifat ada roh ni kan, penuh tu. Ataupun tulisan lah sokong sokong parti putih contohnya kan. Okey, baik. Ataupun kita kata apa-apalah, tolak pelawak Singapura, ada baju pula kempen. Tolak pelawak Singapura, ada gambar lagi kat belakang. Penyokong Datuk Seri Najib, ada gambar Datuk Seri Najib. Penyokong Datuk Seri Haji Hadi, Datuk Guru Haji Hadi, ada gambar Datuk Guru Hadi. Penyokong arwah Datuk Guru Nik Aziz, ada gambar Datuk Guru. Penyokong Datuk Seri Anwar, ada gambar Datuk Seri Anwar. Penyokong Datuk Seri Zahid, ada gambar Zahid. Ada semua gambar. Penyokong Sultan Hassan Al-Bolkiah pun ada gambar Sultan sebagai contoh. Bunda, jadi gambar-gambar itu semua boleh mengganggu konsentrasi orang yang sedang salat. Saya sendiri pun tak setujulah dengan orang yang cetak baju yang ada gambar-gambar tokoh ni. Misalnya dulu orang suka cetak baju ada gambar Tok Guru Nik Aziz. Ia bukan satu benda yang bagus lah. Okey, jadi gambar-gambar demikian rupa termasuklah tulisan-tulisan ia boleh mengganggu konsentrasi orang yang sedang salat. Maka kita kena elakkan. Sehingga kan masa saya belajar di sekolah menengah dahulu, dia si bola apa sama benda, kalau kita pakai kain sarung kan dia ada jenama di bawah dia tu. Gajah duduk, gajah pun duduk ya. Kemudiannya mangga ataupun apa-apalah jenama yang kat bawah tu. Maka saya ingat sampai sekarang dan benda itulah yang saya amalkan. Kawan saya kata ikut nasihat, tak tahulah nasihat ayah dia ke nasihat pakcik dia ke, yang bahagian jenama tu biasanya duduk di bahagian bawah. Jadi sepatutnya kita kena alihkan bahagian jenama tu duduk bahagian atas. Supaya orang tak nampak jenama apa kain kita, menyebabkan orang terbaca-baca. Contohnya tengok, oh kain gajah duduk patutlah nampak cantik, bukan main lagi. Gajah duduk ni saya sekolah menengah lagi kot, kain tu dah wujud. Memang menguasai pasaran pun. Okey, baik. Artinya, dengan kita bila ada jenama, ia boleh mengganggu konsentrasi orang yang sedang salat. Maka cara yang terbaik ialah kita pindahkan jenama tu duduk bahagian atas. Sampai begitu orang beringat ibu-ibu sekalian. Sebab di baju tu ada sedikit tulisan, kita tak kalau kita nak asyik nak cari baju je, bolehlah, tak ada masalah lah yang tu. Okey, kalau sekadar sedikit. Macam kain sarung pun kalau sekadar sikit pun tak apalah, okeylah. Okey, baik. Jadi nak ceritanya ibu-ibu sekalian, kita jangan solat di tempat yang ada gangguan dan kita juga jangan mengganggu, jangan boleh menimbulkan gangguan kepada orang yang sedang solat ya. Sebab itulah kita kena beringatlah dalam bab ini, apa sahaja yang boleh menyebabkan orang terganggu. Tolong jangan buat ya. Dan termasuk kita pasang televisyen masa orang sedang solat ataupun kita sembang kuat-kuat. Semua benda ni kita kena jaga dan hati-hati. Kalau ikut guru saya Ustaz Abdul Rahman, masya-Allah, beliau telah membincangkan tentang solat menurut sunnatun Nabi SAW secara ialah nasihat-nasihat orang tua, nasihat ayah-ayah ya. Dia peringkat abang lah, saya kira dia peringkat abang. Nasihat ayah-ayah ni dia lain sedikit. Yang kita selama ni duk bincang tentang sunnatun Nabi ni, macam ni caranya, angkat tangannya macam mana, letak tangannya macam mana, cara rukuknya macam mana, cara sujudnya macam mana. Tapi Ustaz Abdul Rahman telah membawa satu persepsi yang sangat luar biasa yang dalam permulaan daurah solat beliau menekankan sunnah Nabi SAW yang paling utama dalam bab solat apa dia? Iaitu menimbulkan segala panggil apa ni? Sunazim, saya lupa istilah apa tu.
Saya lupa istilah saya nak gunakan tu. Menimbulkan segala sebab yang boleh kita menjadi khusyuk. Okay. Buatlah apa saja pun yang boleh membuatkan kita khusyuk. Itulah sunnatun Nabi SAW. Okay. Macam mana tu ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian? Begini. Katanya setelah kita mengambil wuduk, apakah perkara yang perlu kita lakukan? Adakah kita lepas ambil wuduk pun kita nak sembang dengan orang kat surau, contohnya di masjid lah. Ambil wuduk tu sembang, gelak-gelak. Masa tu orang dah azan kan? Ataupun kita ambil wuduk, kemudian kita fokus nak menghadap kepada Allah, dan sebelum kita nak salat zuhur misalnya, kita nak buat persediaan sebelum menghadap Allah ni dengan mengerjakan salat sunat, kalau boleh 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Beliau tak setuju dengan sembang-sembang yang ada antara azan dengan iqamat tu. Kerana apa? Kerana bila kita sembang, satunya kita tidak menggunakan ruang untuk beribadah dan berdoa kepada Allah, sedangkan doa antara 2 azan, yang azan dengan iqamah dimakbulkan oleh Allah. Dan yang keduanya, kita telah merosakkan potensial kita untuk mendapat khusyuk dalam solat. Maka bagi beliau jangan begitu. Kita fokus dengan kita solat sunat dahulu, kita mohon bantuan daripada Allah Azza wa Jalla agar khusyuklah solat kita di fardu nanti. Baik. Kemudiannya apabila kita dah berdiri untuk solat pun kita fokus. Jadi beliau bermula dengan isu sunnah Nabi SAW yang paling besar ialah khusyuk. Jadi bila saya dengar tu, ya Allah, ini dan lain pula bila orang yang dah berusia ni kan, mungkin dia dalam 50 lebih lah. Orang yang berusia ni bila dia bagi nasihat, dia masuk ke dalam jiwa tu lain macam sikit. Macam mak yang kita lah bagi nasihat tu dia lain sikit. Kita masuk ke dalam telinga tu, simpan dalam hati betul-betul. Berbanding orang muda, sebab orang muda ni kadang-kadang dah sembang je, macam saya sembang je. Tapi yang dah berusia ni, cara penyampaian dia tu masuk ke dalam hati, walhamdulillah. Jadi bagi dia itu, buat dulu apa sahaja untuk boleh membolehkan kita solat dengan cara yang terbaik, pemilihan tempatnya bagaimana, persediaan kitanya bagaimana, cara ambil wuduknya bagaimana dan lain-lain. Bukankah dulu saya pernah cerita pada ibu-ibu sekalian apabila saya jemput beberapa orang kawan datang berbuka puasa di rumah, dan memang biasanya kami berbuka puasa di masjid sebab kita nak salat maghrib berjemaah di masjid, itulah cita-cita kita pun. Tapi kerana orang datang rumah masa tu dan meraihkan anak-anak kecil yang ada macam-macam tu, kami pun solatlah di rumah kami ni. Dipimpin oleh Ustaz Sya'ari sebagai imam salat maghrib. Bila Ustaz Sya'ari mulakan bacaan tu, dengan cara dia baca, pelan-pelan dia baca tu, membuatkan saya begitu tersentuh. Dan sampai sekarang saya mengenang momen solat dipimpin oleh Ustaz Sya'ari. Padahal saya dah solat banyak kali dah belakang dia. Tapi kebanyakan solat tu solat zuhur dan asar. Ya. Tapi kali ni memang solatnya solat maghrib. Saya mendengar sendiri bacaan dia. Yang dia baca satu-satu seolah dia nak tadabbur ayat tersebut. Membuatkan saya begitu tersentuh. Dan ia telah mengubah paradigma saya bila solat ni macam mana yang saya harus lakukan. Membaca dengan kefahaman dan tadabbur kalau menjadi imam, ia boleh memberikan kesan yang baik kepada makmum. Artinya, dengan minta maaf ya, ibu-ibu ini cita-cita kita aja. Tapi saya takkan berterus terang lah. Saya solat di tempat yang bacaannya sedap, tapi laju sikit. Dan kita tak pernah merasakan kekhusyukan tersebut. Tapi bila saya solat dengan Ustaz Sya'ari tu, rasa dia macam, walaupun maghrib 3 rakaat je, dan kemudiannya saya ada peluang untuk solat di Masjid Kota Kemuning. Yang solat itu saya pernah cerita di sini, imam hanya membaca 4 muka surat sahaja, surah Yasin. Terlalu pendek. Dia hanya baca 2-3 baris dia bagi 1 rakaat. Solat itu 20 rakaat. Kalau solat 8 rakaat, 4 muka surat, okey lagi lah. Ini 20 rakaat, 4 muka surat je dia baca. Tapi solat itu habis pada pukul 10.30. Dia baca Fatihah tu pelan-pelan. Dia baca ayat pelan-pelan. Bila saya solat Isyak tu, sudah aku lama betul imam kali ni. Betul lah kawan. Kawan saya dah kata solat sini 11.30 habis ni. Saya pun terang ni macam mana. Ya Allah, patutlah baca pelan-pelan macam mana tak habis 11.30. Saya dah mula gundah gulana dah. Sudah aku sebab saya pergi rumah kawan. Anak-anak ada kat rumah kawan ni. Kawan dah kata dah 8 rakaat nak balik. Okey, tapi bila saya solat tarawih, kemudian kawan saya dah nak balik dah. Saya pun beritahu kawan saya yang 2 orang tu,
boleh tak balik dulu, saya nak solat dulu. Nanti isteri saya akan datang ambil lah di masjid tu. Kerana saya tak boleh nak larikan diri daripada kenangan yang indah tersebut. Dia bacaan perlahan dia tu, ya Allah, bestnya. Saya boleh hati satu-satu dia punya maksud. Dia baca tu, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Kita pun datang dari hujung kota, seorang lelaki tergesa-gesa. Dan lelaki itu berkata, wahai kaum, ikutlah rasul-rasul yang diutuskan. Satu-satu kita, ya Allah, best betul. Dan bila habis setengah tu, saya pun terkenangkan dua perkara. Satu, kenapa imam baca pendek Kan kalau imam baca panjang kan lagi best. Okey, satu. Yang kedua ialah, geram betul nak beritahu imam ni, boleh tak kalau imam dalam 2 hari lagi saya nak datang balik, imam tolong baca surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah. Sebab saya nak menghayati surah tersebut dengan bacaan imam. Sebab tak tahulah nak kata apa, bacaan dia tidaklah terlalu best apa sangat. Bacaan dia okey lah. Tapi cara membaca dia tu betul-betul memberikan kesan, menyebabkan kita rasa geram. Kenapa imam baca pendek, dan boleh tak imam nanti baca surah Ar-Rahman dan Waqi'ah, saya nak datang lagi dalam hari yang lain. Tapi ternyata saya pun tak sempat nak pergi ke sana. Tapi memang Masya Allah, itu kenangan yang begitu menyejukkan jiwa. Jadi itu penting ya, untuk kita menimbulkan keseronokan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Satu-satu boleh faham maksud tu lain macam ibu-ibu sekalian. Baik. Seterusnya, okey, sebelum seterusnya tu ada perbincangan ke ibu-ibu? Silakan ya. Yes. Kalau macam okey, mencari suasana yang untuk mendatangkan khusyuk tu, itu sunnah kan Ustaz kan? Itu sunnah jugalah ya, sunnah kan kalau untuk kita nak datangkan satu khusyuk tu, kita pilih tempat yang solat yang tenang, lepas tu mungkin dengan cara kita main wuduk, bangun wuduk kita baca doa Ustaz setelah wuduk dan mendengar azan, jawab azan semua kan. Okey, satu bab ni kita pernah agak hassle jugalah kan, masalahnya bukan masalah jugalah. Setiap kali tumpang solat di masjid yang tempat kita ambil anak solat kan, anak sekolah. Tempat tu lah kita orang tinggal solat. Masalahnya kadang-kadang kita masbuk, kadang-kadang kita tak sempat join. Kita sampai dah dia orang tengah berzikir semua kan Ustaz. Masalahnya kan, dia punya speaker tu betul-betul belah perempuan tau. Speaker tu kuat. So memang subhanallah, memang tak dapat nak khusyuk langsung Ustaz, sebab dia makmum tu kalau imam tu baca slow, insya-Allah dia tak habis sangat, tapi Ustaz dia baca macam dia mengaji Ustaz. Kak Syida macam memang tak boleh khusyuk langsung, sebab mungkin hati pun tak baik sangat kan. Hati pula dengan Ustaz Mazumah. Jadi macam nak baca Fatihah tu terikut apa yang dia baca. Memang kuat Ustaz kan, sebab bayangkan speaker sebelah kita je, tempat muslimat. Itu kiranya kan gangguan juga lah Ustaz kan, bukan nak kata masalah juga tu Ustaz. Kak Syida tak tahu macam mana. Setiap kali kita solat dulu tempat kita solat. Bila sampai tu waktu asar ambil anak semua kan. Benda tu yang macam imam tu, kadang-kadang rasa macam lagi jumpa imam tu, nak cakap dengan imam. Apa hukumnya mengganggu orang solat kan? Dengan suara yang nyaring semua kan. Tapi tak tempat lagi sebab kita perempuan kan Ustaz. Jadi kan macam kondisi tempat untuk kita solat tu kan orang kata penting jugalah, walaupun suasana masjid tu nyaman aman, tapi ilmu kan para imam juga sekali ada ilmu kan, macam mana nak menyantuni jemaah kan yang datang daripada luar solat kan. Kak Syida memang dari upset sangat lah, sebab kami yang solat situ kadang-kadang tu okey dah, Dr. cakap lain kali tunggu dia habis zikir baru kita solat kan, macam tu cara dia. Itulah nak kongsi Ustaz kan, macam tu kan dia suasana tempat tu yang tak aman lah kan, kita hilang khusyuk langsung hilang khusyuk because kenapa Ustaz macam tu Ustaz? Saya pun itulah yang pentingnya, mana-mana masjid tu dia kena letak tabung surat lah. Kalau ada sebarang komentar boleh hantar ke situ, dan pihak masjid kena ambil berat lah tentang benda tu. Dan saya amat faham lah bila speaker tu betul-betul di sebelah orang perempuan, takkan dah benda tu tak dimaklumi oleh pihak masjid bahawa ia boleh mengganggu kaum muslimat yang sedang solat. Dan tak ada ke muslimat yang laporkan kepada jawatan kuasa dalam mesyuarat. Itu masalah lah. Saya pun setuju apa yang Kak Syida sebutkan tadi. Gangguan-gangguan seperti ini perlu dihilangkan sebenarnya dalam beribadah. Banyak lagi lah benda-benda lain. Jadi keselesaan dalam beribadah tu dia perlu dibentuk tu kan. Contohnya kalau imam baca terlalu kuat pun,
kalau speaker duduk jauh kita pun, tapi kalau dia baca terlalu kuat, stres juga kita dengan suara terlalu kuat. Ada orang baca suara kuat tapi okey. Tapi ada orang baca terlalu kuat. Bila terlalu kuat tu jadi kita pun, ya Allah, sakit tinggal kita dibuatnya kan. Jadi apa sahaja benda-benda yang boleh menimbulkan ketidakselesaan kalangan jemaah perlu dihilangkan. Itu saya fikir pihak jawatan kuasa mesti bertindak ya. Wallahualam, begitulah Kak. Kalau Ustaz zikir lepas solat dengan suara yang kuat, pastinya kan patutnya para imam dah alert dah bab ni kan. Jemaah orang, maksudnya apa, orang zaman sekarang, orang sekarang ni belajar hadis tu semua. Bila maksudnya masjid tu yang paling kuat sekali Ustaz dah dengar di melalui pengalaman tu lah. Ada juga masjid-masjid lain juga walaupun dia masih lagi berzikir dengan kuat, padahalnya masih lagi ada masbuk semua kan, tambah masjid-masjid yang macam penyelesaian iman tu kan tepi jalan kan, orang simpang dan untuk solat semua. Bila imam berzikir dengan suara yang kuat jugalah kan, tapi itulah kan kefahaman mungkin hati kadang bukan satu je, mungkin hati tak bersih kot, kita nampak apa yang tak baik je, tapi cuba nak khusyuk tu subhanallah sampai rasanya apa nak aku baca ni, Fatihah tu aku baca dah macam apa kan jadi Ustaz. Sahabat-sahabat minta maaf lah. Masalahnya sebagai imam dia tak nak belajar. Sebab ada satu video yang cuba diviralkan, tapi saya tak tahu viral atau tidak. Seorang ustaz yang dah agak berusia lah, rasanya 70 lebih kot ustaz tu. Dia membebel lah. Imam-imam ni bila orang nak mengajar sibuk masuk ke dalam, duduk main handset. Dia marah macam tu lah. Saya pun setuju sepanjang saya berkuliah, payah betul kita nak jumpa imam yang duduk di hadapan kita. Ada tapi tak ramai. Kebanyakannya duduk dalam bilik ataupun lepas tu dia ada caw di mana-mana, isyak dan datang balik. Dalam hati, ya Allah, geramnya aku. Ya. Dan kadang-kadang ada orang jemput kita kuliah kan, saya pun nak tanya juga. Contoh dia tanya saya, Ustaz datang tak kuliah malam ni? Datang. Cik datang tak? Saya nak tanya macam tu. Cik datang tak? Tanya kita yang mengurus kuliah, sepatutnya kita lah orang yang paling bersungguh untuk mendengar majlis ilmu tersebut sebab kita yang urus. Dan saya sendiri pun, saya mengajar diri saya, walaupun saya mengajar, saya kena tahu bahawasanya saya ni banyak lagi benda yang saya tak tahu, maka saya kena belajar. Maka saya pun membiasakan diri, kalau saya free, waktu maghrib, tak ada apa-apa kuliah, saya akan duduk dengan kuliah. Kecuali saya ada urusan lah, yang saya tak dapat elakkan. Kemudiannya dan saya membiasakan diri, ya sebab kita ni masa kan terbatas, kebanyakan orang sekarang ni melalui media sosial yang ada, memang kita biasakan diri dengan kuliah-kuliah di YouTube ni. Jadi Alhamdulillah, dan sebagaimana Kak Rafidah Siddiq, semoga Allah memberkati kehidupan Kak Rafidah yang selalu share video Dr. Abdul Basit. Saya memang jarang follow pada waktu pagi kerana saya fokus dengan penulisan. Tapi tidak bermakna saya tak dengar. Bila saya dalam kereta je, saya akan penuhkan masa dalam 1 jam dalam kereta, setengah jam dengar kuliah. Dan Alhamdulillah, dah banyak ada siri kuliah, daurah yang 4-5 jam pun kita habiskan. Sambil kita ayam baju pun kita ni. Sebab kita memahami. Kalau aku sekadar menyampaikan, tapi aku sendiri tak dengar kuliah, maka ilmu tu jadi tawar. Dia tak ada barokah. Kamu ni sibuk mengajar je, tapi kamu sendiri tak nak belajar. Maka saya tak boleh macam tu. Saya kena belajar. Okay. Dan apa sahaja ilmu datang daripada orang lain, termasuk penulisan-penulisan. Saya tengok. Dan sekarang ni saya pun ada satu habit baru, saya suka tengok dia ada satu, saya tak tahu lah macam mana, tapi bila dia ada video-video yang melalui TikTok ni yang bagus-bagus. Yang duk cerita tentang ibu bapaan, cerita pasal guru, apa saya tak tengok, ya Allah banyaknya benda-benda best. Tapi itu bukan ilmu lah, itu lebih kepada kedamaian jiwa bila kita lihat perkongsian-perkongsian yang begitu baik. Dan juga kita kena biasakan, contoh kalau saya ni saya nak belajar bahasa Arab supaya lebih lancar lagi, saya kena biasakan diri dengan khutbah dalam bahasa Arab. Jadi kita pun biasakan diri dengan khutbah bahasa Arab, nak ambil selain daripada belajar bahasa Arab itu sendiri, kita nak mengambil istifadah daripada penyampaian-penyampaian ilmuwan-ilmuwan ini. Jadi bila imam sendiri tak mendengar kuliah ilmu, macam mana perubahan tu nak berlaku? Tak boleh berubah lah. Yang kita ni pun dah membebel, bila zikir tu perlahan, bila baca surah mulut tu perlahan, jangan baca kuat, orang nak solat. Kalau tak ada orang solat pun orang nak berzikir. Ada orang yang tak ada cara zikirnya berlainan. Cuba kita baca dengan sekuat-kuat hati, ia mengganggu orang yang sedang solat.
Walaupun orang tu boleh je solat tapi dia mengganggu. Jadi inilah ibu-ibu sekalian masalahnya ya. Sampaikan saya geram nak baca surah Quran kuat-kuat tepi tu imam. Duduk sebelah tu imam tengah sedang solat sunat, saya nak baca Quran kuat-kuat. Dia ada marah saya, so kita boleh berujar lah. Oh, masa imam baca surah Muluk kuat-kuat boleh, masa saya tak boleh pula. Itu geram saya lah tapi saya tak buat lagi. Tapi ada masa insya-Allah saya nak buat juga, tapi pada imam yang kita baik lah supaya dia jadi dia nampak. Oh, kalau sekali kita cakap dia tak nampak, kita kena buat sekali. Bila kita buat dia nampak, tapi kepada imam yang baik dengan kita, bukanlah kepada sebarangan imam. Nanti bergaduh pula kita kan. Okey, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, okey. Ada lagi ke? Kalau tadi kita ke depan dulu Kita ke depan. Saya nak tinggalkanlah. Apa dia Kak? Silakan. Kita tinggalkanlah bab 101, bab 100, itu benda kita dah bincangkan sebelum ini. Kemudiannya ibu-ibu pun boleh cuba take note pada muka surat 604, 605, 604, 605, 604 sampai 607, ibu-ibu baca sendiri. Yang tu pun sebahagiannya kita dah cerita, yang dalam 605, poin yang keempat tu kita dah cerita sebelum ni. Jadi saya kira ibu-ibu baca sendiri je, muka surat 604 sampai 607, dengan tujuan ulang kaji. Itu dia punya rumusan-rumusan. So, saya rasa saya tak perlu ulang dah benda tu. Meskipun kita tak perlu tahu semua benda, kita hanya nak mengetahui perkara-perkara yang ada kaitan dengan kita, bukan semua benda lah. Tapi ada juga benda yang tak ada kaitan kita nak tahu sebagai menambahkan ilmu kan. Okey. Misalnya juga kalau kita minta maaf dalam kes wanita tadi, saya lupa tak sebut beberapa maklumat. Cuba kita lihat dalam muka surat 619 tu, yang cerita pasal anjing, keledai dan wanita boleh memutuskan solat tu apa maksudnya. Okey. Saya bacakan beberapa ulasan ulama. Satunya kalau kita lihat dalam muka surat 619, ada perenggan yang bawah sekali, ada yang menyatakan bahawasanya wanita yang boleh memutuskan solat itu hanya wanita haid, wanita yang uzur. Tapi kita dah bahas panjang lebar tadi ya. Kemudiannya ada yang kata ia merujuk kepada anjing hitam semata-mata, bukan semua anjing yang boleh memutuskan solat. Okey, selesai. Kemudiannya kalau kita lihat pada muka surat yang ke-620, At-Tahawi dan ulama lain pula menyatakan bahawasanya hadis yang menyatakan anjing, keledai dan juga wanita kalau melintas di hadapan orang yang salat boleh membatalkan salat orang tersebut. Hadis itu telah dimansuhkan dengan perbuatan Nabi SAW yang salat di hadapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada ulama kata kena dah mansuh. Okey, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat perenggan yang ketiga pula, mengikut Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bukanlah solat itu terbatal, ya, bukanlah solat itu terbatal, tetapi solat itu boleh menghilangkan khusyuk seseorang, ya. Kalau anjing melintas, boleh menghilangkan khusyuk kita, takut dengan anjing tersebut. Okey, baik. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, kalau ibu-ibu lihat dalam muka surat 621, pada perenggan yang ketiga, ini kita pergi go through je, ringkas je. Pada perenggan yang ketiga, kata Al-Imam Muhammad bin Hanbal rahmatullahi alaih, anjing hitam je dapat memutuskan atau membatalkan salat. Adapun keledai dan wanita, saya rasa macam tak setuju, kata Imam Ahmad. Dia tak berapa nak terimalah benda tu. Itulah beberapa maklumat. Ala kullin, tidak ada masalah pun untuk kita solat di hadapan kaum wanita. Ibu-ibu tak isu lah, ini cerita orang lelaki, tak ada masalah pun. Kerana itu sendiri dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi kita berpindah ke topik yang lain dan kita nak fokus kepada isu yang muka surat 627 tu, bab 106, berkenaan mendukung anak perempuan dalam solat. Okey. Jom kita tengok ya. Dan panjang ulasan Ibn Hajar dalam hadis ini, kita nak tengok beberapa benda aja. Okey.
Perkara yang pertama, ibu-ibu yang saya kasihi, kalau kita lihat dalam mana dia ni? Atas lagi patutlah. Sini dah. Okey, sini. Bahawa hamil. Okey ni. Kenapa Nabi SAW menyatakan, kenapa hadis ini menyatakan baginda mendukung Umamah bintan Zainab. Umamah tu binti Zainab binti Rasulullah SAW dan juga anak kepada Abul As bin Ar-Rabi'ah. Bin Rabi'ah sini. Abul As bin Rabi'ah. Oh, saya ingatkan bin Ar-Rabi'ah. Bin Rabi'ah rupanya. Okay. Kenapa dia tak sebut direct? Tapi bin Rabi' tu bin Rabi'ah. Kenapa saya rasa bin Rabi' ya? Ini disebut ni wakaza rawahul jumhur al-muslimin Malik faqal Ibn Rabi' wa huwa shawab. Ibn Rabi' yang betul. Wa fal kalimani faqad khalafa al-qawm min Bukhari faqala Rabi'ah lahum ar-Rabi' wal waqi' an ma kullu bla 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 bla. Oh, ada khilaf kalangan ulama sebenarnya. Sebenarnya Ibn Rabi'ah ke Ibn Rabi'. Okey. Ada yang kata Abul As bin Ar-Rabi', ada yang kata Abul As bin Rabi'ah. Dia khilaf ulama lah. Okey. Tak apa, kita tinggalkan dulu yang tu. Tak apalah. Persoalannya kenapa hadis itu bukan Nabi lah. Ceritanya kenapa dia sebut Umamah binti Zainab. Kenapa tak kata Umamah binti Abul As? Itu ceritanya. Kenapa kata Umamah binti Zainab tidak disebut terus Umamah binti Abul As? Maka di sini ada pendapat ulama yang menyatakan, contohnya ulama yang bernama Ibn Al-Attar, muka surat 629 ya. Muka surat 629. Baik. Ibn Attar kata, hadis itu dinisbahkan Umamah binti Zainab kerana ayahnya ketika itu belum lagi memeluk Islam, musyrik. Kan ibu-ibu boleh tengoklah cerita bagaimana menantu Nabi Abul As ni lambat memeluk agama Islam. Kemudian berlakulah beberapa peristiwa yang menyedihkan. Beliau ni orang yang sangat baik sebenarnya tapi dipaksa berperang dalam perang Badar. Tapi beliau tak berperang pun, beliau join je. Okey. Jadi di sini kata Ibn Attar, hadis itu menisbahkan Umamah binti Zainab, bukan binti Abul As, kerana Abul As belum memeluk Islam pada masa tersebut. Kita satu pandangan. Tapi pandangan itu nampak gaya kurang tepat ya, kurang tepat. Kerana ada riwayat lain yang memang menyatakan Umamah binti Abil As, kemudian baru diterangkan bahawasanya mak dia ialah Zainab. Misalnya ibu-ibu boleh lihat dalam riwayat Ahmad ini yang berbunyi bahawa Nabi SAW yahmilu Umamah binta Abil As wa ummuha Zainab bintu Rasulullah SAW ala atiqih. Nabi mendukung Umamah binti Abul As. Maknanya ada dua riwayat. Satu riwayat kata Umamah binti Zainab, iaitu anak kepada Abul As. Tapi riwayat ini pula menyatakan Umamah binti Abul As, anak kepada anak kepada Zainab binti Rasulullah SAW. Baik. Seterusnya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat ke depan, ada maklumat yang menyatakan sebenarnya nama Abul As ini apa dia? Okey, dia bahas ni. Beliau lebih terkenal dengan Abul As. Sebenarnya nama dia apa dia? Maka yang glamournya ialah Wasmu Abil As Laqit. Nama sebenar dia ialah Laqit. Tapi ada pendapat lain, bukan Laqit, namanya Miqsam.
Ada kata bukan, namanya Qasim. Ada kata bukan, namanya Misham. Ada kata Hushaim. Ada kata Yasir. Alah, banyaknya pandangan. Miksamnya, Qasimnya, Mishamnya, Hushaimnya, Yasirnya. Kenapa jadi begitu? Satu, kerana mereka tak ada kad pengenalan pada masa itu. Jadi tak ada pendaftaran. Jadi apa nama sebenarnya, mungkin dia pun tak ingat mana satu nama sebenar aku. Yang keduanya kerana lebih masyhur dengan nama gelaran. Umpama Abu Hurairah radhiyallahu an selalu terkenal dengan nama Abu Hurairah, sampaikan ulama tak tahu apa nama sebenar Abu Hurairah. Ada dalam 13 pendapat kot yang kata nama sebenar Abu Hurairah apa. Kebanyakan ulama kata nama sebenar Abu Hurairah ialah Abdul Rahman. Itu pandangan kebanyakan ulama. Tapi ada dua ulama yang besar dalam dunia hadis, iaitu Al-Imam Al-Bukhari dan murid beliau Al-Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaihima menyatakan bukan, tapi nama sebenar beliau ialah Abdullah. Jadi tak apalah Abdullah ke Abdul Rahman ke, beliau lebih dikenali sebagai Abu Hurairah. Yang ini pun tak tahu. Laqib, yang popularnya Laqib. Tapi ada kata Miksamnya, Qasimnya, Misham, Husham, Yasir tu tak apalah. Dan beliau ini telah memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah dan sempat hijrah kepada Nabi SAW. Dan kemudiannya beliau berkahwin semula dengan Zainab dan Nabi puji beliau sebagai menantu yang terbaik, dan beliau meninggal dunia pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan pernah Nabi SAW mengkritik Ali bin Abi Talib radhiyallahu an secara halus dengan menyatakan menantu saya semua menjaga janji dengan saya, seorang je yang tak, itu Ali. Apa janjinya? Iaitu tidak boleh memadukan anak Nabi SAW. Maka sepanjang Uthman kahwin dengan Ruqayyah, Uthman setia, tak kahwin dengan orang lain. Semasa Uthman kahwin yang kedua pula yang namanya Ummu Kulsum, Uthman setia, tak kahwin dengan orang lain. Tapi kedua-dua isteri Uthman ini usia mereka pendek. Ya, kemudiannya barulah Uthman kahwin lain dan mengamalkan poligami, kerana sesuailah dengan pada masa itu memang kena berpoligami pun. Agak-agak kalau kita yang lelaki hidup pada zaman tu pun memang poligami juga kot. Kerana terlalu ramai lelaki yang meninggal dunia dalam perang dan mereka perlu bertindak untuk menjaga balu-balu syuhada dan juga menjaga anak-anak yatim ini kebajikan mereka. Jadi sebab itulah punca perkahwinan poligami itu begitu hidup pada zaman Nabi untuk membantu balu-balu syuhada. Seperti anak-anak kita ataupun adik kita Nadir An-Nuri yang berada di Gaza pun kahwin dengan balu syuhada. Anak dia pun dah umur berapa dah? Dah umur 30 lebih kot anak tiri dia tu. Okey. Jadi itu satu. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, okey. Ali ni Abul As pun dia setia dengan Zainab. Ali je yang nak kahwin dengan lain. Masa kahwin Fatimah tu dia sibuk nak kahwin dengan anak Abu Jahal radhiyallahu anha. Dan situlah Nabi pun marah. Dan cerita poin dia kenapa Nabi tak bagi anak dia dimadukan sedangkan Nabi sendiri berpoligami. Maka antara jawapan diberikan ialah anak Nabi ni anak yatim. Dari kecil lagi kematian mak. Ayah pula sibuk. Telah menempuh pelbagai kesusahan dalam hidup. Pada suami saja mereka berharap. Tiba-tiba suami sibuk kahwin lain. Memang geramlah Nabi kan. Artinya bukan hanya untuk Nabi. Mana-mana wanita yang mengalami kesusahan dalam hidup dan begitu menumpang kasih seorang suami, maka suami ini jangan berbuat demikian. Ya? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudiannya kalau kita tengok lagi, saya tak perlu tengok semua benda ya. Kita hanya nak melihat beberapa perkara sahaja. Okay. Tapi yang lain tu dia okey, yang sini. Kita nak tengok yang hadis riwayat Abu Dawud. Yang ni satu. Wa hamala aksaru ahli ilmi ni kat mana ya? Saya tak tahu kat buku ni kat mana dah.
Okey, wa hamalaha, tapi ini kebanyakan ahli ilmu menyatakan kita boleh berbuat demikian selagi mana kita tetap menjaga tamakninah dalam solat. Okey. Dan ini komen Nawawi yang saya ceritakan tadi. Idda'a, sebahagian ulama Malikiyah kata perbuatan mendukung anak kecil masa solat ini telah dimansuhkan, tak diamalkan lagi. Dan sebahagian mereka menyatakan itu keistimewaan Nabi SAW. Ada sebahagian lain pula menyatakan itu dilakukan oleh Nabi ketika darurat. Wa kullu zalika, cuba ibu perhatikan ya. Wa kullu zalika da'awa batilatun mardudah la dalil 'alaiha. Semua dakwaan yang kata perbuatan itu dimansuhkan, keistimewaan Nabi SAW, konon dibuat ketika darurat, semua itu dakwaan yang batil dan tertolak dan tidak ada dalil untuk menyokong pandangan-pandangan tersebut. Okey, apa lagi kata beliau? Walaysa fil hadis ma yukhalifu qawaid asy-syara'. Tak ada pun dalam hadis Nabi SAW mendukung anak kecil ini menyalahi kaedah-kaedah dalam syarak. Li'anna al-adamiyya tahir, kerana anak Adam ini semuanya bersih. Wa ma fi jawfihi ma'fuun anhu, dan apa yang berada dalam rongga-rongganya itu dimaafkan. Ada kotoran-kotoran yang tersembunyi, itu semua dimaafkan. Wa siyabul atfali wa ajsaduhum mahmulatun 'ala at-taharati hatta tabayyana an-najasatu wal hatta tabayyana najasah. Baju anak-anak dan fizikal mereka, tubuh badan mereka pun dianggap bersih sehingga nyata ada najis. Okey. Wal a'malu fi salati la tubtiluha idza qallat aw tafarraqat. Perbuatan dalam solat tidak membatalkan solat. Pergerakan dalam solat tidak membatalkan solat selama mana pergerakan itu sedikit ataupun kalau banyak pun tafarraqat. Dibuat secara sedikit-sedikit, bukannya berturut-turut. Okey, jadi wa dalailu syar'i mutazahiratun ala zalika wa inna ma fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zalika li bayanil jawaz. Dalil-dalil syarak semuanya menunjukkan okey dukung anak kecil masa solat, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan keharusan berbuat demikian. Itu cerita dia, ibu sekalian ya. Okay, baik. Kemudiannya kalau kita lihat juga, ini sepanjang ni, dia cerita ulama Malikinya macam mana apa benda tu. Apa? Kita tinggalkan. Kita ambil terus yang pandangan dalam mazhab Syafi'i, boleh. Tak ada masalah pun. Selesai kerja kita. Okay, cuba lihat dalam Sunan Abi Daud. Bainama nahnu nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri awil asar. Ketika kami sedang menunggu-nunggu Nabi SAW untuk salat zuhur ataupun asar. Wa qad da'ahu sallallahu alaihi wasallam Bilal radhiyallahu anhu ila salah. Dan Bilal radhiyallahu anhu telah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz kharaja alaina wa Umamah radhiyallahu anha ala atikihi sallallahu alaihi wasallam. Masa itulah Nabi pun keluar dengan mendukung cucunya Umamah radhiyallahu anha. Faqama fi musallahu, maka Nabi pun berdiri di tempat solatnya. Faqumna khalfahu, kami pun susun saf di belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Fakabbarna wa hiya fi makaniha, kami pun takbir, Nabi takbir, kami pun takbir dalam keadaan Umamah ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perbuatan ini dilakukan dalam solat fardu, bukannya solat sunnah. Okay. Jadi bolehlah nak dukung anak. Habis tu kalau orang kata kalau anak tu ada najis dalam pampers dia, kalau terbukti ada najis tak boleh. Selagi mana tak terbukti, tak ada bau apa-apa, kita dah cek semua solat, tak ada masalah, solatlah. Tiba-tiba dalam solat tu dia ada terbuang air kecil dan kita tak bau pun air kecil dia tu, kita tak perasan pun dimaafkan. Dimaafkan. Benda yang kita tak tahu ni dimaafkan. Dan lepas solat tu kita pun tengah istighfar, kita pun cek pampers dia ada najis. Jadi kemungkinan mahmunah, kemungkinan dia baru sahaja bernajis. Bukannya masa solat, kemungkinan tu boleh wujud. Jadi dalam agama ni, dalam amalan, Islam tak suka kita was-was. Dan Islam dia suka kalau kita buat kemungkinan-kemungkinan dalam beberapa keadaan supaya mengelakkan was-was tadi. Okay, nampak yang bimbing sekalian contohnya pas kita solat, kita pun balik ke rumah. Lepas balik ke rumah, orang kata, ada najis lah kat kaki tu.
ada najis kucing kat kaki rupanya. Jadi kemungkinan najis kucing tu terkena masa kita balik, bukan masa kita solat. Jadi kita kena timbangkan benda tu dan jangan was-was duk fikir alamak solat aku sah ke tak sah, sah ke tak sah. Sekarang ni kita ulang balik solat. Okay, tapi kalau memang terbukti dah tak berdasarkan ilmu tidak sah, kena ulang lah. Tapi selagi mana dia keliru dan keliru itu boleh diatasi, maka kita cuba atasi kekeliruan tersebut. Kerana nanti kalau kita duk layan je, ia boleh membawa risiko was-was. Na'udzubillah. Bila dapat was-was ni, payah dalam hidup kita ibu-ibu sekalian. Tak tenang, ya, tak tenang. Okey, saya berhenti di sini Kak Syida. Bab 109 tu best sebenarnya. Sepatutnya kita habiskan lah bab 109, satu lagi hadis nak habiskan kan. Habiskan Ustaz? Kita habiskan sikit Ya, habiskan. Boleh Kita baca terus dia punya terjemahan dia. Ya. Saya lupa nak kena share screen. Alhamdulillah agak ramai juga hari ni datang Ya, Alhamdulillah Ustaz. Itulah kepentingan ilmu hadis ni penting kan, terutama bab solat ni sahabat-sahabat. Bukan nak cakap apa. Sahabat-sahabat pun tahu Ustaz Zahari memang dia punya bidang je lah bab hadis dan juga solat ni. Jadi kalau tak ambil kesempatan ni rugilah. Sebab benda ni hari-hari kita lakukan 24 jam kan. Banyak yang kita dapat. Okey, kita tengok hadis yang akhir sekali dan akan datang kita akan masuk dalam kitab yang baru insya-Allah. Ya. Okey. Dah sampai ke kitab yang baru tak? Lagi 2 minggu Ustaz. Lagi 2 minggu, tak apa. Oh, dah awal tu kan. Tak apalah, next time kita kena alert lah. Kalau sebulan lagi ke kena order dah lah sebab dia shipping dia lebih kurang 4 minggu. Okey, ceritanya begini. Kita baca terjemahan terus Baca terjemahan. Ketika kami bersama dengan Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, masa kami duduk dengan Nabi solat di tepi Kaabah, masa tu ada beberapa orang Quraisy duduk-duduk lepak-lepak kat situ. Kemudiannya ada kalangan orang Quraisy pun berkata, "Iz qala qailun minhum, ala tanzuruna ila hadza al-mura'i?" Kamu kata orang Quraisy tu apa dia, ibu-ibu sekalian? Kamu tak tengok ke orang yang riak ni? Mura'i itu orang riak. Kamu tak tengok ke orang yang menunjuk-nunjuk ibadah ini, merujuk kepada Nabi SAW, siapa kalangan kamu yang mahu pergi ke unta yang disembelih, pergi ke satu keluarga, pergi ambil bahagian unta yang disembelih, ambil kotoran, darahnya, ususnya dan lempar ke atas Muhammad ketika dia sedang bersujud. Jadi dia bisik-bisik sama dia tu, tengok Muhammad tu tengah solat tu. Siapa kalangan kita pergi ke rumah kawan tu, dia baru sembelih unta, ambil lah darah dia, kotoran dia, usus dia, ambil semua. Nanti kita lempar ke atas Muhammad masa Muhammad tengah solat. Itu cerita dia. Dan ini kita dah tahu kan cerita ni kan. Tapi ini kita lihat daripada aspek hadis Nabi SAW yang diceritakan oleh Abu Abdullah bin Mas'ud. Famba'asa ashqahum. Bangunlah orang yang paling celaka kalangan mereka. Apa tu surah dalam surah surah Asy-Syams, izin ba'atha ashqaha. Ketika bangunlah orang yang paling celaka dalam kalangan mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Yang bunuh unta Nabi Salih alaihi salatu wasalam. Maka bila dia ambil, orang yang paling celaka itu pergi ambil, maka ketika Nabi SAW sedang sujud, wada'ahu baina katifaihi, dia letak atas ni, katifaihi ni bahu Nabi SAW. Dan masa tu Nabi tetap sujud. Oh, kotorlah ibu-ibu sekalian, ya. Bukan saja tak hormat pada orang, ini tak hormat pada rumah Allah juga, padahal mereka tahu tu rumah Allah. Fadhahiku hatta mala ba'duhum ila ba' min ad-dhahik. Ada batu mereka pun gelak beramai-ramai. Sampaikan gelak tu sampai sengit-sengit badan. Orang gelak kuat, gelak kuat sampai sengit badan kiri kanan.
fantalaqa muntalikun ila Fatimah alaiha salam atau radhiyallahu anha wa hiya Juwairiyah. Lalu orang pun ada seorang pun bagi tahu Fatimah, masa tu dia Juwairiyah. Juwairiyah ni itu anak kecil lagi. Maka Fatimah pun datang masa tu Nabi SAW masih lagi sujud, hatta alqathu anhu wa aqbalat alaihim tasubbuhum. Maka beliau pun buang kotoran-kotoran yang ada daripada bahu Nabi SAW seraya marah. Kalau kita bahasa geram, kita minta maaf ya ibu sekalian, dia maki orang-orang Quraisy yang ada ni. Okay. Katanya berani betul Fatimah, tak ada kecil, berani dia. Boleh dia pergi marah semua orang yang ada kat situ. Falamma, selesai saja Nabi salat, Nabi pun berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, buatlah tindakan terhadap Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Sama-sama, kemudian Nabi sebut satu-satu nama yang jahat tu. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham, ya Allah, kau ambillah tindakan terhadap Abu Jahal, wa Usbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, adik-beradik tu, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khanaf, wa Uqbah bin Abi Mu'ayth, wa Umar bin Al-Walid. Nabi sebut satu-satu, semua tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 7 kan? Abu Jahal, Amr bin Hisham, Utbah, Syaibah, Walid, Umayyah, Uqbah dan juga Umar bin Al-Walid. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, fa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yaum Badrin. Demi Allah, saya tengok mereka semua mati dalam perang Badar. Summa suhibu ila al-qalib Badrin, kemudian dicampakkan ke dalam perigi ataupun sumur yang terdapat di medan Badar. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa utbi'a ashabul qalib la'natan, wa utbi'a dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berkata melaknat orang-orang yang mati dalam perang Badar tersebut, ya. Baik. Jadi ceritanya apa ibu-ibu sekalian yang nak dibawakan oleh ulama ini, cerita tentang tajuk dia Babul mar'ati tatrahu 'anil musalli syai'an minal adha. Sebab orang perempuan yang menghilangkan kotoran daripada orang yang sedang solat, merujuk kepada ananda kesayangan Nabi SAW Fatimah yang membuang kotoran yang ada pada ayahnya Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini nak menceritakan betapa hebat beraninya Fatimah sampai boleh dia warning semua orang yang ada tersebut, ya, masya-Allah, luar biasa. Menunjukkan kepada kita, kita perlu mengajar anak-anak perempuan kita ni jadi berani. Bukannya orang yang takut, kan. Dia pendiam tak apa, dia malu-malu tu cerita lain, tapi dia berani dalam menegakkan kebenaran. Dan hari ini saya baru semalam baca balik satu surat yang ditulis oleh Nurul, ya, Nurul Syuhada, isteri Ustaz Syahri. Dan dia hantar surat pada anak dia lah dulu-dulu masa anak dia kecil, Fatihah tu, tentang kita sebagai orang perempuan mesti kuat membaca berbanding lelaki. Kerana kitalah kitalah yang melahirkan generasi, kata dia. Jadi saya baca, ya Allah, bahasa isteri Ustaz Syahri itu begitu indah. Dan bagaimana dia kata kita kena kuat membaca tu kerana kita yang melahirkan generasi, masya-Allah. Jadi ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, memang anak Ustaz Syahri itu Fatihah memang sangat-sangat rajin membaca. Dan dia tak baca buku-buku yang biasa-biasa ni, dia suka baca buku-buku yang berat-berat. Buku yang berat-berat termasuk kalau novel orang putih ni pun berapa banyak dia baca. Dan lain sikit lah dia punya cara dia, nature dia tu, kematangan dia tu lain sikit. Tapi setiap anak tu dah ada kelebihan masing-masing. Anak dia pattern macam tu, anak orang lain tak semesti pattern macam tu, ya. Masing-masing ada pattern dia. Dan kita perlu, yang pentingnya anak kita ada kemampuan dalam bidang masing-masing, dan juga penting untuk melahirkan generasi yang rajin membaca itu. Dengan membaca barulah kita menjadi bangsa yang lebih kuat dan juga utuh, insya-Allah. Jadi poin dia macam mana didikan Nabi SAW melahirkan Fatimah yang sangat-sangat berani. Yang sangat-sangat berani, masya-Allah. Jadi saya berhenti di sini. Ada satu lagi saya lupa. Saya tengok
kasihan juga kepada negara India yang begitu memperlecehkan kaum wanita, dan sekarang ni usaha demi usaha dilakukan oleh orang di sana, lelaki ataupun wanita, untuk memartabatkan golongan wanita ni, tapi kejahatan tu lagi dahsyat. Ya Allah, merendahkan kaum wanita tu lagi dahsyat, sehingga kan dalam seminggu 2 minggu lepas, bagaimana seorang wanita dibunuh, ditikam bertubi-tubi oleh tebal lelakinya di depan khalayak, dan khalayak buat tak tahu je, lalu lintas je. Artinya sama ada mereka terlalu takut ataupun langsung dah tak ada perasaan dah. Kerana kita terlalu gila dengan video viral, sekadar ambil video tapi tak ada tindakan. Orang sekarang ni jenis suka viral, tak ada tindakan. Ya? Jadi termasuk dalam kes, saya pun cukup, ya Allah, yang pasal tunjal kepala, betul lah kawan tu buat sana. Betul lah. Ya, tapi yang belakang tu pun salah juga, sibuk duduk himpit-himpit, pergi pergi dekat-dekat macam nak potong. Kawan tu geram lah sampai dia tunjuk kepala kan. Tapi sampai kita duduk viral kesilapan yang dilakukan oleh orang tu, kita nak tanggung dosa di hadapan Allah, saya tak tahu macam mana. Kita telah memburukkan nama orang. Padahal kita cukuplah kita ambil video tu sebagai bukti di hadapan polis. Dalam masa sama kita kena tahulah kita yang salah. Kita yang membuatkan orang marah. Yang tu kita tak nak mengaku. Jadi sebenarnya dua-dua salah. Seorang salah kerana menimbulkan marah. Seorang lagi marah kerana dia menyerlahkan kemarahan dia. Tapi sepatutnya kesalahan itu kesalahan yang tertutup. Bukannya kesalahan yang perlu diviralkan. Oleh kerana kita tidak ada ilmu dan oleh kerana kita sifar adab, hilang adab, maka kita pun tak ada langsung perasaan malu, bersalah untuk menyebarkan kesilapan yang dilakukan oleh orang lain, ibu-ibu sekalian. Ini masyarakat yang sangat parah sebenarnya. Kerana ini semua, kerana kita ni bukan masyarakat membaca, bukan masyarakat yang dekat dengan sirah, bukan masyarakat yang suka kepada sunnah Nabi SAW. Kita masyarakat yang suka berbalah. Kalau sunnah pun berbalah juga, tegakkan siapa lebih sunnah, siapa lebih betul. Bukannya sunnah dalam kehidupan yang saling menyantuni antara satu sama lain. Kalau berbalah pun berbalah ilmiah yang memberikan kesan yang positif kepada ummah, bukan membuatkan ummah makin bercakaran. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah memelihara kita, ibu-ibu sekalian. Saya berhenti di sini, saya sudah pada Kak Syidah. Alhamdulillah Ustaz, kita dah khatam untuk si kitab yang ke-5 ni, bab solat. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kepada yang menghadiri sesi bersama Ustaz Zul. Alhamdulillah kita sentiasa diberi sesuatu macam apa, motivasi lah untuk upgrade solat kita dengan ilmu-ilmu yang kita tak sangka. Bukan tak sangka sebab kita belajar sebenarnya kan, hanya diberatkan fi'li, qauli, tak macam apa, bacaan sunnah, perbuatan-perbuatan yang sunnah dalam banyak lagi kita tak tahu kan. Tapi alhamdulillah bila dah duduk kelas macam ni, Allah berkehendakkan kita tu untuk jadi orang berilmu, beramal dengan ilmu yang disampaikan. Bukan kita tu berilmu, tapi ilmu yang disampaikan oleh para asatizah tu mengupgradekan solat-solat kita. Jadi bila ada kesempatan, bila direzekikan Allah untuk kata untuk sesi macam Ustaz Zul buat kuliah tu untuk seminar untuk solat ke grab je. Inilah peluang kita kan, kita tahu bagi kita masa bila kita dapat untuk ada masa untuk kita bersama-sama untuk menggarap ilmu-ilmu yang disampaikan, sebab mesti kita masing-masing dalam ni masing-masing ni dah makcik pun ada, kakak-kakak pun ada kan. So Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Ustaz hari kita dah habis Ustaz ya. Okey. So insyaAllah dah order buku yang untuk jilid 6 tu. Nanti kita tengok topik apa Ustaz yang ke-6 tu. Pasal solat juga dia sambungan lagi. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. So insyaAllah Ustaz, alhamdulillah kita pakai masa Ustaz 7 minit dah Ustaz, mungkin Ustaz dah habis juga. Jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat semua. Dengan itu kita end sesi kita bagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz sibuk ke? Ada hal? Kenapa kan? Tak, nak tanya soalan dengan berkenaan dengan pergerakan dalam solat tu. Kita nanti ni Kak, sebab nanti ada orang nak datang rumah. Tak apa Ustaz. Okey, tak apa. Terima kasih Ustaz ya. Kita jumpa lagi Ustaz. Minggu depan insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, pagi ni telah komplit lah. Kita belajar takkan habis ni. InsyaAllah kalau ada mana-mana asatizah yang buka kitab Fathul Bari, kita dah ada basic kan sikit-sikit. Join lah ya kalau mana-mana ada yang
tempat pengajian buka kitab Fathul Bari, kita pernah terdedah dalam kitab Fathul Bari ni. Sekarang kita sampai jilid ke-5 dah kan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Siapa sangka kita belajar kitab besar ni walaupun sipi-sipi, walaupun tak sampai tak sepenuhnya detail secara detail, tapi kita dah didedahkan oleh Allah SWT dengan kitab besar ni oleh kitab Ibn Hajar Al-Asqalani ni kan. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sampai di sesi yang jilid ke-6 nanti. Saya tengok apa dia ada dalam jilid ke-6 nanti insyaAllah. Buku akan sampai lagi lebih kurang 2 minggu lah, insyaAllah kita dah order, dah akan dipostkan insyaAllah ya. So terima kasih semua atas keadaan pagi ni. Jika siapa-siapa yang nak lihat kisah Fatimah yang disampaikan oleh Ustaz Kubaib pun alhamdulillah sahabat-sahabat semua kita, alhamdulillah kita direzekikan Allah mudah usaha kita untuk menggarap ilmu sirah, menggarap sunnah. InsyaAllah saya boleh share siri yang Ustaz Kubaib kupas pasal berkenaan Fatimah Fatimah SAW tu kan, Nabi SAW tu, untuk dapat ilmu lebih lagi. Sangat-sangat syahadu lah bila Ustaz kupas tajuk Fatimah ni. Banyak benda yang kita baru tahu lah ya. InsyaAllah nanti saya akan sharekan dia punya link YouTube tu. Sahabat-sahabat boleh dengar lah kisah Fatimah nanti insyaAllah. Terima kasih semua. Dengan itu saya akan sesi kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Syida. Ila liqa. Assalamah. Terima kasih Kak Azhar. Terima kasih. InsyaAllah esok Terima pagi kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum sama Terima kasih Zana. Esok dengan sesi Ustaz Zahruddin. Dan ada hadis-hadis juga sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Syida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.